Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional Malaysia. Objektif bagi pembentangan kami adalah untuk mengenal pasti faktor bagaimana penyebaran maklumat palsu boleh berlaku melalui teknologi ICT dan menyatakan kesan-kesan penyebaran maklumat palsu yang tersebar khususnya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Soalan yang telah kami tanyakan kepada ChatGPT ialah perkembangan ini membantu masyarakat kekal hidup bersatu padu. Namun, penyebaran maklumat palsu telah menyebabkan banyak berlaku salah faham antara kaum di Malaysia. Apa pandangan anda? Jawapan yang telah kami terima, yang pertama, meruncingkan isu keagamaan atau etnik. Penyebaran maklumat palsu boleh mencetuskan kontroversi yang berkaitan dengan keagamaan atau etnik. Ini dapat menggugat keamanan dan perpaduan di dalam masyarakat. Yang kedua, kesan terhadap reputasi negara. Penyebaran maklumat palsu mengenai isu-isu sensitif boleh merosakkan imej negara di mata dunia. Ini dapat mempengaruhi hubungan antarabangsa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Antara sebab kami memilih soalan tersebut adalah kerana ianya memiliki hubung kait dengan nilai etika dan peradaban khususnya dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Kemudian, pendidikan digital yang menggunakan teknologi ICT mencerminkan nilai peradaban yang berkait dengan penerimaan kepelbagaian pandangan dan membawa implikasi langsung terhadap peradaban masyarakat selari dengan kemajuan pendidikan. Soalan ini juga relevan dan mudah diadaptasi oleh kebanyakan lapisan masyarakat kerana ICT mampu memudahkan urusan keperluan baru, terutama untuk berkomunikasi, dan disebabkan itu mereka terdedah dengan isu penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, usaha menangani penyebaran maklumat palsu dapat memperkukuh nilai keadilan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi sekiranya wujud undang-undang yang adil kerana ianya akan menjadi aspek kritikal dalam pembentukan peradaban yang stabil. Malaysia merupakan sebuah negara yang harmoni merangkumi pelbagai bangsa, budaya dan agama. Kita dapat lihat masyarakat Cina, India dan Melayu dapat hidup dengan aman di bumi Malaysia. Rakyat Malaysia juga bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing, bahkan segala perayaan disambut dengan meriah. Namun, hal ini dapat diganggu-gugat oleh sesetengah individu yang cuba untuk menimbulkan huru-hara dalam kalangan rakyat Malaysia dengan menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Perbuatan yang tidak beretika ini bukanlah perkara baru, bahkan telah lama terjadi, namun kesannya mungkin tidak jelas ketika itu. Penyebaran maklumat palsu dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat apabila menyentuh hal sensitiviti agama dan bangsa seperti memperolok-olokkan budaya sesuatu kaum, mencaci maki dan membuat jenaka tentang agama yang akan menimbulkan kemarahan rakyat berbilang kaum. Menurut berita harian, Kertas Siasatan telah dibuka sebanyak 7 kes berita palsu yang berunsurkan perkauman dan penghinaan kepada raja. Penyebaran maklumat palsu ini melalui hantaran media sosial yang berunsurkan 3R iaitu rulers, race and religion. Menurutnya lagi, kesalahan yang dilakukan adalah membabitkan penulisan artikel berkaitan berita kebencian, menghina raja-raja, perkauman dan juga menyentuh sentimen agama. Hal ini perlulah dibanteras dengan kadar segera dengan mengikut undang-undang dan akta yang digubal kerana ianya melibatkan martabat raja dan imej negara.
Hal ini juga memastikan individu tersebut bertanggungjawab dengan perbuatannya. Isu yang sengaja dikecipkan ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dan menghakis keyakinan dalam kalangan komuniti masyarakat. Akibatnya, ia akan mengganggu bukan kesepaduan dan kestabilan sosial sekaligus menjejaskan keamanan yang diperolehi. Akhir sekali, penyebaran maklumat palsu telah menyebabkan berlakunya pecah belah dalam kalangan penyokong dan pembangkang yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, terutama dalam badan politik di Malaysia. Ini kerana para penyokong akan mempertahankan parti politik masing-masing dengan mengemukakan pelbagai bukti yang menyatakan bahawa badan politik yang disokong mereka berada pada pihak yang benar. Manakala, para pembangkang pula akan menghantam badan politik tersebut secara habis-habisan seperti melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Ini menyebabkan berlakunya perbalahan dan lebih membimbangkan ada pihak yang cuba untuk melakukan khianat kepada pihak yang lain akibat perasaan marah yang teramat. Obsesi yang melampau terhadap parti politik masing-masing dan penyebaran maklumat palsu ini akan menyebabkan perpecahan belah kerana mereka tidak sependapat. Menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia untuk menjaga imej negara Malaysia. Hal ini kerana imej negara yang baik mampu menjadikan sesebuah negara itu lebih maju dan rakyatnya dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Namun begitu, ramai orang yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu di media-media sosial sehingga menyebabkan kerosakan imej negara kita di mata dunia. Penting bagi kita untuk mengetahui etika-etika penggunaan media sosial agar isu penyebaran berita palsu dapat dielakkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Menurut Siti Nasarah Ismail dalam artikel berita hariannya yang bertajuk "Ramai Buta Akan Etika Penggunaan Media Sosial" menyatakan bahawa pengguna media sosial yang semakin meningkat pada masa kini tidak menjamin bahawa mereka sedar akan etika penggunaannya dan kesan-kesan penggunaannya. Penyebaran berita palsu ini dapat memberi impak yang besar terhadap imej negara kita di mata dunia. Hal ini kerana berita palsu adalah salah satu penyebab kepada berlakunya buli cyber. Dalam artikel yang bertajuk Buli Cyber, Malaysia kedua tertinggi di Asia yang ditulis oleh Hafizah Omar Zaki menyatakan bahawa secara statistiknya negara kita menduduki tempat kedua tertinggi kes buli cyber di Asia. Hal ini boleh mencalakan imej negara kita di mata dunia dan seterusnya menjejaskan hubungan antara negara kita dengan negara-negara luar. Penyebaran berita palsu mengenai isu-isu sensitif Malaysia tidak sahaja telah merosakkan imej negara di mata dunia tetapi juga telah mencalarkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang sering menyebarkan berita-berita palsu tentang ketidakstabilan politik, ketidakbertanggungjawaban pemerintah dan juga berita-berita palsu. Contohnya, sewaktu 2020, ramai telah menyebarkan berita palsu yang mengumumkan cuti umum Malaysia sempena pelantikan Perdana Menteri yang baru. Hal ini bukan sahaja telah mencalar kepercayaan rakyat, tetapi ia juga telah menyelilukan masyarakat kita. Ramai yang berfikir mahu pergi ke kerja atau tidak. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu berkaitan dengan isu keagamaan dan etnik di Malaysia memberikan impak yang serius terhadap perpaduan dan keamanan dalam masyarakat dengan merosakkan imej negara di peringkat antarabangsa serta menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara luar. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, cadangan dan saranan perlu dipertimbangkan termasuklah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat dan hukuman yang bersesuaian dengan tahap kesalahan yang dilakukan.
peningkatan pengetahuan digital masyarakat melalui pendidikan awam dan kerjasama antara pelbagai pihak untuk mempromosikan maklumat yang benar dan seimbang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ia dapat mengurangkan kesan negatif penyebaran maklumat palsu terhadap perpaduan dan reputasi negara, sekaligus membangunkan masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial.